Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita akan masuk bab 8, okey, cahaya dan optik. Seperti biasa saya ingin kreditkan PowerPoint ini kepada pemilik asal iaitu Cikgu Nur Azila Khalid daripada SMK Uruteram Johor. Walau bagaimanapun saya telah melakukan banyak perubahan untuk disesuaikan dengan PDPR kita. Terima kasih Cikgu Nur Azila ya. Baik, kita akan mulakan dengan subtopik yang pertama 8.1 iaitu penggunaan. Okey. Baik, sebelum saya sambung, saya nak perkenalkan dua perkataan baru, okey, dua perkataan baru yang awak kena tahu maksudnya, okey, yang akan kita gunakan sepanjang kita di dalam bab 8 ini. Okey, dua perkataan itu ialah objek dan image, okey. Jadi apakah itu objek, apakah itu image? Okey, kita tengok gambar yang diberikan ini. Okey. Katakanlah kita nampak ada orang ya, ada orang sedang berdiri di hadapan cermin. Jadi orang yang berdiri di hadapan cermin ini kita panggil sebagai objek. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4. Okey, ini semua adalah objek. Okey, lilin ini, okey, lilin ini pun sama. Ini juga dikenali sebagai objek. Okey. Jadi awak semua adalah objek. Saya objek. Pensel, kertas, semua objek. Okay, jadi image itu apa? Okay. Jadi image itu pula ialah apa yang kita lihat di dalam cermin. Okay. Jadi katakan awak berdiri di hadapan cermin. Awak yang di dalam cermin itu nama sebagai image. Okay. Jadi ini semua adalah image. Okay. Baik. Lilin ni pula. Okay, ini adalah lilin. Kemudian di sini adalah kabut hitam. Di dalam pada kabut hitam ini ada lubang di tengah-tengah. Jadi lubang ni bila cahaya melalui kabut hitam ini, melalui lubang pada kabut hitam ini, di belakang ini ada skrin. Okay. Jadi bayang-bayang yang terbentuk di atas skrin ini, okay, ini dipanggil sebagai image. Okay. So gambar yang terbentuk di atas skrin ini, inilah dia image. Okay. Jadinya image itu adalah objek yang terbentuk di atas skrin. Okey, ataupun yang terbentuk pada cermin ini. Okey, jadi ini semua adalah image. Baik, kita sambung lagi. Jadi kita dah berkenalan dengan dua perkataan, objek dan image. Baik, sekarang kita nak berkenalan lagi dengan image. Image ini ada berapa jenis? Okey, tengok di sini. Image ada dua. Okey, ada dua jenis image. Yang pertama, kita namakan dia sebagai image sahih. Okay, image sahih. Ini yang pertama, image sahih. Image yang kedua namanya ialah image maya. Apa beza antara image sahih dengan image maya? Mari kita tengok. Image sahih ialah image yang terbentuk pada skrin. Okay, contoh di sini. Okay, gambar yang sama tadilah. Kita ada lilin, kita ada kabut hitam, kemudian di tengah-tengah ni ada lubang, kemudian di belakang ni ada kabut putih. Kabut putih ini berfungsi sebagai skrin. Okay? Jadi bila kita letak lilin yang menyala di sini, kita katakan kita buat eksperimen dalam bilik gelap, dalam bilik gelap. Okay, kita buat dalam bilik gelap, bilik terang eddy, gelap. Okay? So kita pasang lilin kat sini, nanti gambar objek lilin ini akan terbentuk di atas skrin. Jadi yang terbentuk atas skrin ini namanya adalah image. Okey. Jadi image ini dipanggil sebagai image sahih. Okey. Jadi image sahih ialah image yang terbentuk pada skrin. Inilah dia skrin ni. Baik, sekarang kita tengok apa pula image maya. Image maya ialah image yang tidak dapat terbentuk pada skrin. Itu beza dia. Tidak dapat terbentuk pada skrin. Tidak dapat terbentuk pada skrin. Okey, jadi kalau dia tidak dapat terbentuk pada skrin, dia terbentuk di mana? Tengok kat situ.
Dia kata imej maya ia terbentuk di belakang cermin. Okey, di belakang cermin. Okey, macam mana rupanya tu? Kita tengok gambar. Okey, ini awak. Katakanlah ni awak Awak berdiri di hadapan cermin. Ini cermin ni, yang kat tengah ni. Ni sini cermin. Okay, bila awak tengok cermin, awak akan nampak diri awak. Okay, diri awak seolah-olah berada di dalam cermin tu. Okay, jadi sebenarnya imej awak ini telah terbentuk di belakang cermin. Okay, so ni cermin. Ni cermin. Okay, saya warnakanlah cermin ni supaya nampak. Okay, ni cermin. Ni cermin garisan ni cermin. Jadinya awak punya imej itu terbentuk di belakang cermin. Ni di sini. Awak di belakang cermin. Okey, ni awak objek So di belakang cermin ini terbentuklah awak punya imej. Okey? Jadi ini dipanggil sebagai imej maya. Okey, imej maya. Sebab terbentuk di belakang. Kalau imej sahih dia terbentuk pada skrin. Ni skrin. Dia duduk ke atas skrinnya. Betul-betul ke atas skrin. Okey? Jadi itulah beza dia. Okey? Imej sahih terbentuk di atas skrin. Imej maya terbentuk di belakang cermin. Ini cermin di belakangnya. Okey? Baik, kita sambung lagi. Seterusnya ialah cermin satah. Cermin satah itu apa? Baik, ni gambar cermin. Okey, awak tengok gambar tu. Kat sebelah tu ada gambar cermin kan? Baik, ini adalah salah satu contoh cermin satah. Okey, jadi bila awak dapat lihat diri awak tu cermin satah tu, ni cermin satah lah. Kat rumah awak tu cermin satah lah. Awak guna untuk make up tu semua cermin satah. Okey, kita melihat imej kita dalam cermin setiap hari. Cermin jenis ini ialah cermin satah. Oleh itu, imej yang terbentuk pada cermin ini ialah imej maya. Okey, sebab terbentuk di belakang cermin kan? Jadi, imej ini adalah imej maya. Imej maya ialah imej yang tidak dapat terbentuk pada skrin tapi ia terbentuk di belakang cermin. Okey, so ulangan baliklah. Baik, kita sambung. Kita tengok ada berapa jenis cermin. Okey, so cermin ni sebenarnya ada 3 jenis. Okey, yang pertama namanya cermin satah. Yang kedua cermin cekung. Yang ketiga cermin cembung. Okey, yang biasa kita guna kat rumah tu yang awak gantung kat dinding tu cermin satah lah. Okey, cermin cekung macam mana? Cermin cekung, okey. Katakanlah awak dapat satu cermin. Okay, awak dapat satu cermin. Okey. So awak berdiri depan cermin. Sinilah awak diri depan sini. Awak diri depan cermin. Ni awak lah ni, kono-kono ni. Awak diri depan cermin. So, awak diri depan cermin, lepas awak nampak cermin tu dia melengkung ke dalam. Macam ni, dia melengkung ke dalam. Okey, melengkung ke dalam. So, cermin yang melengkung ke dalam namanya ialah cermin cekung. Okey. Jadi kalau awak pegang sudu, okey, pegang sudu. Sudu ni bahagian dalam sini, bahagian sini, dia melengkung ke dalam kan? So, bahagian yang melengkung ke dalam ini, daripada sini awak tengok, okey, yang melengkung ke dalam, itu adalah contoh cermin cekung. Okey. So, bila awak tengok sudu melengkung ke dalam, itu adalah namanya cekung. Okey. Baik. Satu lagi cermin, namanya cermin cembung. Cermin cembung macam mana? Okey, kalau awak berdiri di sini, okey, katakan awak berdiri kat sini Awak berdiri kat sini, awak nampak cermin tu dia melengkung keluar macam ni. Melengkung keluar. Yang ini dia melengkung ke dalam. Yang cembung ni dia melengkung keluar. Okey. So yang melengkung keluar ini namanya cermin cembung. Okey, apa contohnya? Contoh dia macam sudu juga. Okey, tapi sudu bahagian belakang sini. Okey. Katakan sudu bahagian belakang sini. Awak tengok daripada sini Awak tengok sini. Awak tengok sudu daripada bahagian belakang ni. Itu namanya bahagian cembung. Okey. Kalau awak tengok daripada bahagian yang melengkung ke dalam, itu bahagian cekung. Jadi sudu awak, sudu ni, sudu adalah contoh paling mudah untuk kita tengok cermin cekung dan cermin cembung. Daripada bahagian sini awak tengok jadi cekung, awak tengok daripada sini jadi cembung. Okey, tengok kat sini. Cermin satah. Permukaan rata. Cermin cembung.
melengkung keluar. Okey, macam ni lah. Melengkung keluar. Cermin cekung melengkung ke dalam. Macam ni lah. Melengkung ke dalam. Okey, itulah dia. Baik, tadi kita tengok ada 3 jenis cermin. Cermin satah, cermin cekung, cermin cembung. Okey, oleh kerana ketiga cermin ini mempunyai permukaan yang berbeza, maka bila awak berdiri di hadapan ketiga cermin ini, dia akan menghasilkan imej yang berbeza. Okey, tengok. Ciri-ciri imej bagi cermin satah, cekung dan cembung. Cermin satah yang awak biasa guna kat rumah lah Yang cermin yang besar kat rumah awak tu. Okay, so cermin satah, ciri-ciri imej dia ialah maya, maknanya terbentuk di belakang cermin. Imej terbentuk di belakang cermin. Yang kedua tegak, awak tegak lah, awak dah berdiri tegak sama macam awak tegak. Yang kemudian saiz objek sama dengan saiz imej. Maknanya saiz awak, objek dengan saiz awak di dalam cermin, saiz imej adalah sama. Okey, jadi sama besar. So, tiga cermin satah. Baik, ciri-ciri cermin cekung pula. Okay. Cermin cekung, awak kena hati-hati. Dia ada 2 situasi yang berbeza. Yang pertama, bila awak berdiri hampir dengan cermin cekung. Berdiri dekat Bila berdiri dekat, dia akan memberikan awak 3 ciri-ciri imej. Yang pertama, maya. Maknanya terbentuk di belakang skrin. Imej terbentuk di belakang cermin. Terbentuk di belakang cermin. Yang kedua tegak. Ini tegaklah. Berdiri tegaklah. Tak terbalik. Yang ketiga membesar. Maknanya awak ni objek asalnya kecil. Imej tu jadi besar. Itu bila awak berdiri hampir atau dekat dengan cermin cekung. Baik, macam mana? Apa terjadi bila awak berdiri jauh dari cermin cekung? Apa yang terjadi? Tengok macam ni. Ini imej dia. Yang pertama maya. Yang kedua songsang. Songsang maknanya dia dah terbalik. Tadi tegak macam ni. Sekarang dia terbalik songsang. Yang ketiga, cirinya adalah mengecil. Tengok sekarang dia jadi kecil. Okey, kecil. Yang ni jadi besar. Okey. Jadi cermin cekung awak kena hati-hati bila dapat soalan. Tengok ke objek ni. Dekat dengan cermin ke ataupun jauh daripada cermin. Okey. So, kalau dekat, ini jawapannya. Kalau jauh, inilah ciri-ciri imejnya. Baik, sekarang tengok cermin cembung pula. Okey, cermin cembung. Apakah ciri-ciri imej apabila berdiri di hadapan cermin cembung? Okey, maya, tegak, tegak dan kemudian mengecil. Okey. Baik, kita sambung lagi. Kita nak tengok apakah itu pantulan cahaya. Okey, pantulan cahaya. Okey, cahaya ini dia boleh dipantulkan. Okey, dia boleh dipantulkan. Okey, awak tengok kat sini. Rajah 85 ini menunjukkan pantulan sinar cahaya. Maknanya katakan cahaya datang. Okey, cahaya datang daripada arah sini. Bila cahaya datang, dia sentuh je permukaan cermin, dia akan dipantulkan. Okey, macam itulah. Jadi ini permukaan cermin. Sekarang kita tengok pula gambar yang kedua. Okay, gambar yang kedua. Kita tengok ada seorang budak lelaki. Budak lelaki tu dia sedang memandang ke arah cermin. Okay. So macam mana pelajar lelaki ni nak lihat cermin? Nak lihat cermin pula. Nak lihat lilin tu. Okay. Baik, apa yang berlaku ialah lilin ni, cahaya ni, dia akan pergi ke arah cermin. Okay, dia akan pergi ke arah cermin. Sampai dia ke cermin satah ni, cahaya tadi akan dipantulkan. Okay, jadi bila cahaya tadi dipantulkan, dia akan masuk ke dalam mata. Okay, bila dia masuk ke dalam mata kita akan nampak. Okay, jadi ini bentuk di belakang cermin satah. Okay, jadi jarak dari objek ke cermin dengan jarak dari imej ke cermin adalah sama. So, awak nampaklah kat sini. Ni objek, ni cermin. So, jarak dia dengan imej dengan cermin, jarak dia adalah sama. Okey. Tengok sini, dia kata, cermin satah mengaplikasikan konsep pantulan cahaya.
sinar cahaya yang terpancar di atas cermin akan dipantulkan. Okey. Macam kat sini, cahaya daripada lilin dia akan bergerak ke arah cermin dan dipantulkan masuk ke dalam mata pemerhati. Okey, so budak ini adalah pemerhati. Baik, sekarang kita nak lihat apakah aplikasi cermin satah dalam kehidupan. Macam mana kita menggunakan dia dan macam mana dia membantu kehidupan kita. Kita tengok yang pertama. Cermin satah membantu penari untuk membetulkan pergerakannya. Okay? So, dia akan nampaklah pergerakannya macam mana. Okay, yang kedua, cermin satah menjadikan ruang bilik kelihatan luas. Okay? Okey, seterusnya, aplikasi cermin cekung dalam kehidupan. Apa guna cermin cekung kepada kita? Tengok yang pertama. Cermin cekung berfungsi untuk membesarkan imej bagi memudahkan seseorang bersolek. Jadi awak punya cermin ni, bila awak nak make up tu, cermin tu dia adalah cermin cekung. Ya, supaya muka awak nampak semakin besar. Okay, seterusnya. Cermin cekung digunakan oleh doktor untuk melihat gigi pesakit supaya imej yang terhasil kelihatan lebih besar dan dekat. Macam ni lah. Okay, jadi gunakan cermin cekung supaya gigi awak nampak lebih besar dan lebih dekat kepada mata doktor. Okay, seterusnya, apa pula kegunaan? Macam mana kita aplikasikan cermin cembung dalam kehidupan kita? Yang pertama, cermin cembung membantu individu memantau keselamatan diri di selekoh jalan yang berbahaya. Jadi kalau awak tengok ke tepi jalan, kawasan selekoh dia ada taruh cermin. Cermin ini adalah cermin cembung. Seterusnya, cermin cembung di pasaraya dapat membantu kita melihat setiap sudut pasar supaya dapat mengelakkan kecurian. Sama juga, ya, cermin cembung. Jadi kita akan dapat melihat dengan kawasan yang lebih besar. Baik, tadi kita dah belajar tentang pantulan cahaya. Sekarang kita tengok apakah fungsi pantulan cahaya dalam kehidupan kita. Macam mana kita nak aplikasikan konsep pantulan cahaya dalam kehidupan. Baik, ada beberapa alat optik. Ya. Alat optik telah dicipta oleh sains menggunakan konsep pantulan cahaya. Baik, apa sebab kita nak gunakan konsep pantulan cahaya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan keupayaan deria penglihatan manusia. Okay, macam mana caranya? Contohnya kat sini kita ada periskop. Dia digunakan di dalam kapal selam. Dia membantu kita untuk melihat objek di atas permukaan air. Okay? Jadi kita kenalah bersyukur dengan penciptaan alat-alat optik oleh para saintis. Baik, sekarang kita nak sambung lagi periskop. Okay, ini adalah salah satu contoh alat optik yang dicipta oleh para saintis ataupun para ahli sains untuk membantu penglihatan kita. Okay, namanya ialah periskop. Okay, apa yang ada dalam periskop? Okay, so dalam periskop dia ada dua cermin. Satu di atas, satu lagi di bawah. Dan kedua-dua cermin ini dipasang pada sudut 45 darjah. Okay? Baik, sambung. Periskop merupakan alat yang digunakan pada kapal selam untuk melihat keadaan di permukaan laut. Sebab kapal selam ni dalam laut, ya, kita tengok apa yang ada di permukaan laut. Periskop mengaplikasikan sifat cahaya yang boleh dipantulkan. Cahaya dari atas permukaan laut dikesan oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan oleh cermin lain dan menuju ke mata pemerhati yang berada di dalam kapal. Okey, macam mana cara dia berfungsi? Saya tunjuk kat awak. Okey, katakanlah awak berada di dalam kapal selam. Okey, ni kapal selam lah. Ni awak lah konon-konon. Awak bekerja di salah seorang TDM, ahli TDM. Awak bergerak di dalam kapal selam. Okey. So, periskop tu dia macam ni tau. Okey. Yang garisan yang saya buat ni adalah garisan permukaan laut. Okey, ni contoh laut permukaan laut. Permukaan laut. So, air laut dekat sini. Okey. So, ini ke bawah ni laut. Ni laut. Ini laut. Ni laut. Yang ke atas ni bukan laut. Okey, mana bukan laut. Okey, mana daratan lah, permukaan air. Okey. Katakanlah awak nak lihat kapal. Okey, kapal. Katakan kat sini ada kapal. Okey, ada kapal musuh. Kapal musuh lah konon-konon. Kapal
katakan penceroboh laut. Okey, ada kapal penceroboh. So, kapal penceroboh ini dia berada di permukaan air. Ini air kan? Ini air kan? Ini dasar air kan? Ini permukaan laut kan? So, kapal penceroboh tu ke atas permukaan air. Macam ni lah, sama sentuh lah air tak sentuh pula. Okey, sekarang ni cahaya daripada luar, daripada kapal ni, cahaya tu akan masuk ke dalam periskop. Okey, dia akan sampai ke cermin. Sampai ke cermin, okey, cahaya itu akan dipantulkan ke bawah pula. Pantul ke bawah. Sampai kat bawah dia satu lagi cermin. So kat cermin ni dia akan pantul lagi. Pantul lagi masuk dah ke dalam mata orang yang memerhati di bawah ni. Jadi orang yang memerhati di bawah ini akan nampak kapal di atas ni. Itu cara dia periskop berfungsi. Okey. Okey, sekarang kita masuk subtopik kedua, 8.2 sifat cahaya. Sifat cahaya. Tengok yang pertama. Kelajuan cahaya ialah 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Maknanya sangat laju. Okey. Yang kedua, cahaya bergerak lebih laju daripada bunyi. Okey, cahaya bergerak lebih laju daripada bunyi. Oleh itu, kita lihat kilat dahulu sebelum dengar bunyi gurung. Itu sebab, tengok gambar ni, bila hari hujan, awak akan nampak kilat dulu. Okey, awak nampak cahaya kilat dahulu. Selepas awak nampak cahaya kilat, barulah kemudian awak akan lihat bunyi guruh tu. Okey, kenapa awak nampak cahaya dulu baru dengar bunyi? Kerana cahaya bergerak lebih laju daripada bunyi. Itu sebabnya. Okey, seterusnya. Cahaya bergerak lurus. Apabila cahaya dihalang oleh objek legap, maka bayang-bayang terdapat di belakang objek legap itu. Baik, tengok gambar ni. Okey, awak akan nampak cahaya. Jadi awak nampak semua cahaya dia bergerak lurus. Tak ada yang bengkok. Okey, semua cahaya bergerak lurus. Okey, jadi katakanlah ini dia payung. Payung ini cahaya tak boleh tembus. Okey, bila cahaya tak boleh tembus permukaan payung ini, jadi payung ini dipanggil sebagai objek legap. Okey, objek yang tidak membenarkan cahaya melaluinya namanya adalah objek legap. Jadi apa berlaku apabila cahaya yang bergerak lurus cuba melalui objek legap? Okey, jadi apa yang berlaku ialah cahaya tak boleh melalui objek legap, akan terbentuklah bayang-bayang di belakang objek legap. Okey, jadi cahaya dihalang oleh objek legap akan membentuk bayang-bayang di belakang objek legap itu. Okey, itulah sebabnya ada muncul bayang-bayang. Okay, jadi awak semua bila berdiri di hadapan cahaya akan terbentuk bayang-bayang awak. Jadi awak adalah objek legap yang menghalang cahaya daripada menembusi. Okay, salah satu sifat lain cahaya ialah cahaya boleh disebarkan oleh titisan air di langit untuk membentuk pelangi. Baik, sekarang kita tengok macam mana kita mengaplikasikan sifat cahaya pada zaman dahulu. Okay, jadi pada zaman dahulu, jam matahari telah dicipta. Inilah rupa gambar jam matahari. Kalau dalam gambar tu dalam kertas pun ada anak-anak. So, ini adalah gambar jam matahari. So, kat belakang ni pun saya punya background ni pun gambar jam matahari sebenarnya. Jadi, jam matahari digunakan pada zaman dahulu untuk menentukan masa pada siang hari. Okay. Macam ni cara dia. Jam itu menggunakan konsep bayang-bayang yang terbentuk apabila cahaya matahari dihalang oleh objek. Jadi kita tengoklah panjang bayang yang terbentuk itu menggambarkan masa. Sama ada pagi ke, tengah hari ke, petang ke, dah senja ke. Itulah cara kita gunakan ya. Kita tengok bayang-bayang ya. Jadi ini adalah jam matahari. Itu sahaja yang kita nak belajar hari ini. Saya berikan awak sedikit kerja rumah. Buka SPS, buka surat 108 hingga 113. Nampak macam banyak tapi sikit sahaja sebenarnya. Sebab awak cuma kena isikan tempat kosong sahaja. Okey, isikan tempat kosong sahaja. Itu sahaja. Okey, kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.